Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, tumpuan pada jam ini pastinya terarah ke Istana Negara. Kita akan bersama dengan wartawan Hasimi Muhammad dari semasa ke semasa ini ketika seluruh rakyat menantikan Perdana Menteri dan Kabinet baharu. Tetapi pelbagai krisis sekarang menuntut pembentukan kerajaan dengan segera serta juga mempunyai jaminan kestabilan dan kemampuan untuk memimpin dalam konteks krisis. Dari satu sudut mungkin kita lihat kekosongan, ketiadaan Kabinet boleh menjejaskan perkhidmatan awam terutamanya ketika menangani pandemik. Namun, kalau kita lihat dari sudut yang berbeza, ini juga memberi ruang untuk penambahbaikan, terutama bagi strategi kesihatan awam dalam kita berdepan pelbagai cabaran baharu akibat kemunculan varian-varian baru dan juga pembukaan kelonggaran sektor ekonomi. Apa harapan sektor kesihatan? Apa yang perlu diberi tumpuan oleh kerajaan baharu dalam menangani COVID-19? Dan apa pengajaran yang boleh kita ubah untuk kita menjadikan penambahbaikan, dan sudah bersedia untuk kita menceritakan, membayangkan bentuk kabinet baharu dan apa yang perlu diberi perhatian ketika ini. Sudah bersedia bersama saya Presiden Mercy Malaysia Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus. Terima kasih Datuk bersama saya dalam Buletin Awani Khas. Kita melihat situasi politik ketika ini itu yang diberikan perhatian orang ramai, tetapi saya sudah pun maklumkan kes baharu hari ini 19,000, hampir 20,000, itu sudah menjadi satu kebiasaan. Melihat kepada angka kes harian yang masih tidak menunjukkan tanda reda, apa yang perlu diberi perhatian Kabinet baharu? Terima kasih, Naila. Saya rasa tidak kira siapa pun yang mengambil alih tampuk pemerintahan negara, Kabinet yang baru harus terus memberikan penumpuan khusus kepada menangani pandemik COVID-19, dan penumpuan ini harus diberikan secara berterusan, mengambil terus daripada apa yang telah ditumpukan sebelum ini, tetapi dengan penambahbaikan ataupun improvement yang tertentu. Dan ianya harus dijuruskan kepada aspek-aspek kesihatan awam, vaksinasi, perubatan dan kemudahan perubatan dan sistem pemberian ataupun delivery healthcare ataupun peningkatan jagaan perubatan dan kesihatan kepada mereka yang telah pun kena COVID-19, serta juga penambahbaikan dari segi persediaan dan juga lain-lain usaha kita untuk menangani COVID-19. Dari segi kesihatan awam, kita harus terima pakai apa yang good practice yang telah dilakukan di seluruh dunia. Dan kita juga telah melaksanakan beberapa daripada good practice ini. Namun ada yang boleh diperbaiki. Ya, jadi penambahbaikan dari segi pengujian, testing COVID-19. Kemudian diberi juga, ditambah baik juga dengan tracing dan isolation mereka yang telah pun dikenal pasti positif. Ini harus dipertingkatkan dan kita tidak harus takut dengan bilangan ataupun numbers semata-mata. Tapi of course, ianya harus difahami dan diberi faham kepada rakyat apa yang dimaksudkan dengan apabila berlakunya ataupun adanya bilangan kes yang tertentu. Yang keduanya, dari segi kesihatan awam, kita harus menambahbaiki juga contact tracing kita, dan dari segi jagaan kesihatan awam, kita juga harus memperbaiki dari segi kebolehan sistem kesihatan secara keseluruhannya untuk mencapai dan juga dapat memberikan jagaan kepada mereka yang masih berada di rumah. Ya, ini harus dipertingkatkan. Dan home care kits dan home testing kits dan juga guidelines ataupun garis panduan untuk mereka yang berada di rumah dalam kategori 1, 2, dan juga sekarang ini kita dapati lebih ramai mereka yang dalam kategori 3 juga berada di rumah di kawasan-kawasan tertentu apabila hospital telah sesak. Mereka ini harus diberikan tumpuan dan kita harus perbaiki sistem yang akan mencapai mereka. Yang keduanya tadi ialah dari segi vaksinasi. Dari segi vaksinasi, kita telah pun mencapai kadar vaksinasi yang baik, yang tinggi. Dan ini harus kita akui. Dan usaha ini harus diteruskan. Cuma apa yang mungkin kita perlu akur dan perlu beri perhatian ialah vaksinasi terpaksa juga bersaing dengan varian virus COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 ini yang baru, termasuk varian Delta sekarang ini yang sedang mengganas di negara kita. Dan kita juga ada varian-varian yang lain
selain daripada varian asal daripada Wuhan. Kita harus akur dan melihat bagaimana vaksinasi boleh diperbaiki, ditambah baik. Adakah perlu kita menimbangkan strategi seperti mix and match vaksin yang berlainan. Kita harus menimbangkan bilakah patutnya kita memberi booster. Kita harus menimbangkan juga sekarang ini kalau nak buka sekolah misalnya, adakah strategi kita cukup mantap untuk hadapi pembukaan sekolah. Adakah mereka yang akan bertugas di sekolah, guru-guru, pekerja sekolah serta kanak-kanak, murid-murid harus divaksinasi dan dalam kadar yang berapa. Ini harus diberi perhatian. Kita juga dalam usaha kita untuk memvaksinasi seramai mungkin rakyat Malaysia. Dan kita jangan lupa juga kita harus juga memvaksinasi mereka yang bukan rakyat Malaysia yang berada di Malaysia, termasuk pekerja-pekerja asing, termasuk juga mereka yang mencari suaka ataupun pelarian yang ada di Malaysia, sebab mereka juga menjadi faktor risiko yang boleh menjangkiti rakyat Malaysia dan populasi kita sendiri. Jadi kita tak boleh abaikan mereka seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang ini kita telah pun capai tahap vaksinasi 30%. Tapi sayugia diingatkan bahawa 30% ini mungkin adalah target ataupun sasaran yang mudah kita capai, ya. Sebab 30% ini adalah kebanyakannya mereka ataupun rakyat kita yang memang hendak divaksinasi. Mereka yang tidak ada masalah untuk divaksinasi. Mereka yang suka untuk divaksinasi. Tugas sekarang, cabaran sekarang lebih lagi sebab sekarang ini kita akan terpaksa mencari mereka yang mungkin bukan tak nak divaksinasi tapi mungkin ada masalah untuk datang ke pusat-pusat pemberian vaksin dan sebagainya. Kita harus pemudahkan cara. Ya. Kita harus menambahkan sistem vaksinasi mobile ataupun vaksinasi bergerak kita. Dalam konteks ini, kerjasama antara pihak kesihatan awam, Kementerian Kesihatan Malaysia, Protect Health yang mengendalikan ataupun menyelaraskan setengah daripada usaha kita ini bersama dengan pihak swasta, klinik-klinik swasta dan juga pihak NGO, ya, harus dipertingkatkan lagi. Dalam kita memberi perhatian pada vaksinasi ini, kita juga harus faham juga bahawa apabila kita melebihi 30% ini, kita akan berhadapan juga dengan mereka yang mungkin tidak berapa hendak divaksinasi, ya, atau mungkin masih lagi kurang yakin dengan keperluan vaksinasi. Di sinilah kena ada strategi dan juga harus ada kepimpinan, ya, leadership yang boleh membawa kita ke arah meyakinkan mereka yang kurang yakin tentang vaksinasi. Betapa pentingnya kita memvaksinasi semua orang. Dan yang ketiga ialah tentang sistem pemberian perubatan dan kesihatan atau healthcare delivery system kita. Kita lihat bahawa dengan kes yang bersekitar di kalangan 20,000 kes sehari sekarang yang kita hadapi, sistem kesihatan kita berada dalam keadaan yang ditekan, ya, ataupun under stress, under a lot of strain. Dan kita telah pun cuba menangani masalah ini dalam jangka masa yang terdekat. Harus kita beri kredit dan juga akui keadaan yang sangat runcing di Lembah Kelang baru-baru ini, dalam sebulan yang lepas ini, telah dapat kita sedikit sebanyak dapat tangani dengan beberapa strategi yang telah diusahakan, terutamanya dengan penubuhan The Greater Klang Valley Task Force, ya, ataupun pasukan petugas khas Lembah Kelang, yang telah sedikit sebanyak membawa sedikit perubahan dalam cara kita menangani krisis. Now, tidak semua yang dilakukan di Lembah Kelang boleh dilakukan di tempat-tempat lain. Cabaran kita sekarang ini ialah kita sedang melihat bilangan kes di Lembah Kelang, di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya sekarang ini sedang mengalami stabilisasi, ya. Curve-nya ataupun gelombangnya sudah mula melandai sedikit, ya, walaupun belum lagi ke tahap yang kita hendakkan, masih lagi beribu-ribu sehari, tetapi kita dah mula nampak dia tidak meningkat lagi, ya. Tapi strategi-strategi yang digunakan di Lembah Kelang bukan semuanya akan dapat digunakan di negeri-negeri lain dengan cara dan juga efikasi yang sama. Kita lihat sekarang ini negeri-negeri seperti Perak, Kelantan, Kedah, Johor dan Sabah sudah mula
meningkat kes lebih daripada 1,000 sehari. Ya. Kedah dan Johor sudah konsisten sejak 2 minggu lepas. Ya. Dah hampir 2 minggu, 10 hari sebegitu, 1,000 kes sehari lebih. Ya. Dan kita lihat juga di Sabah ada perkembangan yang merisaukan di mana kes-kes sudah pun menjangkau 2,000 kes sehari. Ini akan mendatangkan beberapa cabaran kepada sistem delivery perubatan dan kesihatan kita kepada mereka yang telah pun dijangkiti. Jadi kita harus bergerak sekarang dengan cepat dan dengan tangkas. Tak boleh tunggu. Ya. Apa-apa pengajaran yang boleh diambil daripada situasi di Lembah Kelang. Contohnya seperti decanting pesakit bukan COVID ke hospital swasta harus digiatkan sekarang di negeri itu. Ya. Walaupun kita faham bahawa di setengah-tengah negeri ini seperti di Kelantan, di Kedah, tidak mungkin kita akan dapat decant pesakit daripada hospital kerajaan ke hospital swasta seramai mana kita boleh lakukan di Lembah Kelang. Ya. Sebab kekurangan hospital swasta di negeri-negeri tersebut. Jadi harus ada strategi lain. Harus ada penambah bilangan katil misalnya di hospital-hospital tertentu. Apa cara kita nak tambah itu harus dipikirkan. Harus digembelingkan tenaga angkatan tentera, NGO dan sebagainya untuk membantu Kementerian Kesihatan dalam hal ini. Okey, Datuk ada menyebut tadi good practices dan good practices ini perlu diteruskan tidak kira siapa berada di tampuk kepimpinan negara. Bagaimana Datuk melihat pentingnya untuk strategi kesihatan awam ini tidak dipolitikkan mana-mana pihak. Seperti yang kita melihat ataupun yang Datuk katakan tadi, program vaksinasi. Kita perlu akui sekarang ini berjalan dengan lancar dan perlu diteruskan. Seperti mana Datuk highlight tadi, negeri-negeri lain ketika ini menyaksikan lonjakan semula kes, mungkin kadar vaksinasi yang tidak sama rata, itu salah satu punca. Dalam kita bergerak ke hadapan, good practices yang diteruskan ini, kita perlu ambil yang baik dan mungkin tambah baik yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi bergerak ke hadapan, bagaimana pentingnya untuk pemimpin dan kabinet baharu untuk tidak politikkan strategi kesihatan, program-program yang berjalan dengan lancar ini supaya kekalkan yang baik dan tambah baik yang buruk, tidak perlu ubah segala-galanya. Ya, yang saya amat setuju sekali dengan statement itu, dengan kenyataan itu, dan saya ingin atas dasar peribadi tapi juga saya rasa mewakili ramai dalam fraternity perubatan dan kesihatan untuk menggesa pihak kerajaan, tidak kira siapa lagi sekali yang mengambil alih tampuk pemerintahan negara, untuk tidak mempolitikkan dasar dan strategi kesihatan awam serta delivery khidmat perubatan dan kesihatan kita. Ini terpakai kepada semua, ya. Dan salah satu caranya ialah kita mesti pastikan bahawa Kementerian Kesihatan di satu pihak, ya, kemudian pihak-pihak yang juga membantu seperti pihak hospital swasta, pihak pertubuhan perubatan dan kesihatan seperti MMA, contohnya, dan kemudian NGO seperti Mercy dan sebagainya, diberi kebebasan dan diberikan sokongan yang cukup, ya, untuk menjalankan tugas mereka tanpa, ya, campur tangan politik dan tanpa mengambil kira sangat, ya, tanpa mengambil kira langsung kalau boleh, ya, impak politik kepada satu-satu keputusan. Setiap keputusan yang hendak dibuat, sama ada berkenaan dengan vaksinasi, berkenaan dengan penyumbaran luar, ya, ataupun outsourcing, decanting tadi, ya, pesakit ke hospital swasta dan sebagainya, harus dibuat tanpa kepentingan politik. Ini mesti dilakukan. Ini memerlukan kepimpinan yang telus, yang boleh meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan politik. Nah, yang harus kita terima juga, kita harus menerima bahawa apa-apa yang dibuat oleh mana-mana negara pun, termasuk negara kita, tidak ada yang sempurna, ya. Di Amerika baik, di UK baik, ya, di mana-mana sekalipun. Dan kita harus terpaksa juga menimbang di antara kesihatan ekonomi kita. Itu juga penting, ya, sebab kalau kita langsung tidak ada ekonomi yang berfungsi, itu juga akan ada timbal balik yang negatif kepada kesihatan awam, ya, dan kesihatan rakyat kita. Jadi kita harus
mengambil approach ataupun tindakan yang mesti mengambil kira kedua-dua aspek ini, tapi mesti meletakkan kesihatan awam itu di hadapan, di hadapan sebelum kita boleh meletakkan kepentingan-kepentingan lain. Dan di sini saya harus nyatakan bahawa ada satu perkara yang kita harus lihat secara jujur, bahawa virus ini akan terus bermutasi. Virus ini akan ada variannya, dan dalam kita memberikan penumpuan terhadap vaksinasi, dalam kita memberikan harapan kita terhadap kejayaan program vaksinasi kita, kita harus jangan leka. Kita harus juga jangan leka. Kita harus juga terus memperbaiki sistem perubatan kita di hospital-hospital. Kita juga harus ada kerjasama antara semua pihak untuk menangani semua masalah yang berkaitan dengan itu. Kita juga harus terus maintain ataupun memperbaiki lagi, meningkatkan lagi compliance ataupun tata tertib masyarakat secara umumnya mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Sebab walaupun semua telah divaksinasi sekalipun, kalaupun kita capai 70-80% pun, tidak ada jaminan sebenarnya waktu ini bahawa dengan varian-varian yang baru, bahawa vaksinasi saja akan mencukupi. Ini adalah satu perkara yang kerajaan harus mengambil tempatnya sebagai kerajaan dan memimpin negara dan rakyat ke arah merealisasikan semua ini. Dan ini memerlukan, saya rasa, bukan hanya tadi meletakkan kepentingan negara di hadapan kepentingan politik, tetapi juga kita harus inklusif. Kita harap kerajaan yang akan mengambil alih pemerintahan negara akan terus bersifat inklusif dalam memberikan ruang kepada pendapat dan juga cadangan dan juga kebolehan mereka yang berada di luar sistem kerajaan untuk menyumbang dan memberikan pandangan dan memberikan dan bersama-sama berusaha bersama dengan agensi kerajaan untuk menangani pandemik ini. Ya, Datuk, strategi kesihatan awam yang kukuh memerlukan kepimpinan yang kukuh, memerlukan kabinet yang kukuh. Kita nak membayangkan di sini apa bentuk kabinet terbaik dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Ada yang mencadangkan War Cabinet, ada yang mencadangkan Majlis Pemulihan Negara. Ini antara cadangan yang dikemukakan sekiranya kita berdepan dengan kebuntuan politik mencari pemimpin dalam kita melihat tiada calon yang mempunyai majoriti mudah. Ini antara cadangan-cadangan yang telah pun dikemukakan. Pandangan Datuk, adakah wajar untuk kita melihat pandemik virus COVID-19 ini sebagai suatu peperangan, sedangkan kita akan hidup bersama dengan COVID-19 ini untuk jangka masa yang panjang? Saya rasa untuk jawapan yang komprehensif di situ ialah kita harus memberikan tumpuan khusus kepada peperangan menangani wabak COVID-19 ini. Harus ada, maka harus ada pasukan. Sama ada pasukan itu terdiri daripada mereka yang diketuai daripada peringkat kabinet, ataupun di peringkat bawah daripada kabinet atau di peringkat sedikit luar daripada kabinet. Itu semua struktur yang boleh dibincangkan. Itu yang tadi Saudari Naila tadi sebut, sama ada ia berbentuk majlis pemulihan negara dan sebagainya. Tetapi yang penting ialah mesti ada tumpuan fokus. Tumpuan yang khusus, fokus yang khusus terhadap menangani wabak COVID-19 ini, sebab ianya memang sekarang ini dalam konteks yang kita hadapi sekarang, sebab kita belum lepas ke fasa yang membolehkan kita berada dalam keadaan yang selesa, mesti ada tumpuan itu. Jadi sama ada pasukan itu nanti strukturnya diketuai daripada dalam kabinet ataupun daripada luar, itu nanti harus diperhalusi. Now, tidak dapat dinafikan apa juga yang kita buat untuk menangani wabak ini pada waktu yang terdekat ini, di short term dan immediate term dan kemudian medium term. Kita harus juga akui bahawa lambat laun kita akan juga perlukan strategi jangka panjang yang menyeluruh. Dan kita lihat juga dari segi ekonomi, kesan daripada wabak ini dan juga langkah-langkah yang telah kita ambil sebelum ini, ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya, untuk menangani COVID ini, telah menyebabkan sistem dan juga sektor ekonomi kita dalam banyak
subsektor telah mengalami kesusahan dan kemudaratan. Ini harus ditangani secara keseluruhan dan secara komprehensif dan tidak boleh diasingkan. Oleh itu, kalau ada kabinet peperangan sahaja yang hanya memberi penumpuan kepada COVID sahaja pun mungkin kurang sesuai. Ya. Jadi harus juga ada tumpuan kepada sektor-sektor lain untuk bergerak seiring. Jadi kena ada parallel strategi. Ya. Kena ada strategi pemulihan ekonomi yang bergerak seiring dengan strategi kesihatan awam yang mantap. Dan fokus yang khusus pada pandemik COVID-19 ini, seperti yang kita sebutkan tadi, harus diberi tumpuan. Ya. Ada inner kabinetnya mungkin, ada majlis yang tertentu yang mungkin akan memberikan tumpuan. Sekarang pun ada pasukan-pasukan tersebut, tapi mungkin harus diperbaiki, ditambah baik dari segi fungsi dan juga kekuatan mereka dari segi keanggotaannya dan sebagainya. Ya. Tapi juga sektor-sektor lain tidak harus dilupakan. Sebab apa yang disebutkan tadi itu benar. Bahawa kita tak dapat lari juga, bahawa COVID ini, pandemik ini akan berada dengan kita untuk jangka masa panjang. Kita tak boleh tunggu untuk kita berjaya 120% baru kita nak menggerakkan sektor lain. Itu akan melumpuhkan ekonomi negara dan akan membawa kepada masalah lain pula yang juga akan memberi kesan kepada kesihatan awam, termasuk kesihatan mental rakyat dan sebagainya. Jadi kita mesti ada strategi yang berserampang beberapa mata. Ya. Bukan hanya 2 mata. Ya. Beberapa mata. Multi-pronged approach. Okey, baik. Terima kasih Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Banyak krisis yang didepani Kabinet dan kepimpinan baharu, tetapi itu antara tuntutan yang perlu confronted. Tidak boleh elak lagi seperti mana yang kita saksikan cabaran-cabaran baharu yang didepani kerajaan yang akan datang. Kes COVID-19 dilihat menurun sedikit, tetapi seperti yang dinyatakan tadi, cabaran baharu seperti varian-varian baharu dan kes yang terus meningkat di negeri-negeri lain, kadar vaksinasi yang tidak sama rata. Tindakan perlu diambil sekarang, itu yang ditekankan oleh sektor kesihatan. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Ahmad Faizal.